Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk kita berbincang ataupun berbicara serba sedikit berkaitan dengan syarah kepada Sahih Al-Bukhari di dalam kitab Ar-Riqaq. Sebenarnya program ini kita buat sebulan sekali atas anjuran sahabat saya Umar bin Abdul Aziz. Cuma oleh kerana disebabkan oleh PKP ni, maka kita terpaksa untuk adakan kuliah ini secara online, dan oleh kerana ingin memberikan peluang dan ruang kepada netizen yang lebih ramai untuk bersama dalam kuliah pada pagi ini, maka kita buat secara live Facebook. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan bab yang baru dalam kitab Ar-Riqaq. Dalam kitab Ar-Riqaq, bab yang baru dalam Sahih Bukhari ini, saya akan membaca bermula dengan babu man balagha sittina sanatan faqad a'dzara Allahu ilaihi fil umur. Iaitu kata Imam Al-Bukhari, bab bagi membicarakan sesiapa yang telah sampai kepada umur 60 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan uzur kepadanya dari sudut umur. Apa maksudnya? Nanti insya-Allah kita akan hurai, yang mana hadis ini nak bagi tahu kepada kita, ataupun bab ni nak bagi tahu kepada kita tentang mereka-mereka yang telah sampai kepada umur 60 perlulah berhati-hati. Liqaulihi, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, liqaulihi, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ni metodologi Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang mana dalam Sahih Bukhari, kalau kita tengok, Imam Bukhari ni dia susun hadis dia berkenaan dengan tema. Maksudnya kalau hadis bab riqaq ni, memang dia akan dalam kitab Riqaq ni dia akan letakkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan jiwa. Sebab itu dipanggil riqaq, iaitu pelembutan jiwa. Lembutkan jiwa, iaitu nak bagi kita ni bila baca hadis tu jiwa jadi lembut, jiwa jadi ingat kepada agama, jiwa tak lupa kepada akhirat. Jadi dalam bab Sahih Bukhari ni, biasanya kalau dalam bab berkenaan ada ayat Al-Quran, maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akan letakkan ayat Quran dulu sebelum dia bawakan hadis. Nak bagi tahu kepada kita ahli sunnah wal jamaah ni, walaupun kita sedang berbicara tentang hadis, walaupun kita nak ambil faedah daripada hadis, maka kita juga tidak boleh mengabaikan Al-Quran, kerana Al-Quran itu merupakan asal, Al-Quran itu merupakan rujukan utama. Oleh kerana itu, bila Imam Bukhari buatkan bab ini, bab orang yang sampai kepada 60 tahun umurnya, maka Allah telah menghilangkan uzurnya dari sudut keumuran, dari sudut umurnya, liqaulihi, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Quran, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Surah Fatir ayat 37, yang bermaksud, tidakkah kami, kata Allah, tidakkah kami telah memberikan kamu umur, yang mana umur itu orang yang mahu beringat akan beringat, orang yang mahu insaf akan insaf, orang yang mahu ingat tentang kematian akan ingat, orang yang mahu ingat tentang untung nasib di akhirat akan ingat. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu telah datang kepada kamu si pemberi amaran. Cuma si pemberi amaran ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia ada khilaf sikit di kalangan ulama-ulama tafsir. Sebahagian daripada ulama tafsir kata pemberi amaran yang telah datang kepada insan ialah uban. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari
Kata Al-Imamul Bukhari, lepas Imam Bukhari membawakan ayat ini, setelah Imam Bukhari nukilkan ayat ini di dalam Sahih Bukhari daripada Al-Quran, maka Imam Bukhari kata ya'ni asy-syaib, yang dimaksudkan dengan pemberi amaran ini adalah syaib, adalah uban. Yang mana uban ni kebiasaannya akan muncul apabila orang itu berumur 60 tahun. Jadi Allah Azza wa Jal telah memberikan umur yang panjang kepada seseorang mungkin, maka Allah apabila memanjangkan umur seseorang itu, maka Allah juga memberikan kepada dia pemberi amaran, iaitu uban. Yang mana uban ni rambut hitam bertukar menjadi putih, rambut hitam tukar jadi putih, nak bagi tahu kepada kita tentang dunuwil ajal. Demikian yang disebut oleh Al-Imamul Bukhari. Maksud pemberi amaran itu ialah orang yang telah sampai kepada dia umur 60 tahun, telah sampai kepada umur yang telah lanjut. Allah berikan lagi satu petanda yang memberikan amaran kepada dia, iaitu uban, nak bagi tahu bahawasanya kematian hampir kepada dia. Kematian hampir kepada dia. Demikian sebahagian ulama tafsir mentafsirkan ayat ni, iaitu nadhir, pemberi amaran ini bermaksud uban. Jadi ayat ni maksudnya, tidakkah kami telah memberikan kamu umur yang mana orang yang nak beringat akan beringat, dan telah datang kepada kamu bukan hanya umur yang lanjut, telah datang juga kepada kamu pemberi amaran, iaitu pemberi amaran tentang dekatnya ajal apabila timbulnya kepada kamu uban. Manakala sebahagian ulama yang lain, seperti yang dinukilkan daripada Qatadah, seorang ulama anak murid kepada Anas bin Malik, dia mengatakan nadhir kat sini bukan uban. Nadhir kat ni, pemberi amaran kat sini bukan uban, tetapi pemberi amaran di sini ialah Nabi. Telah datang kepada kamu Nabi yang telah memberikan amaran kepada kamu tentang kewujudan hari akhirat, yang memberi amaran kepada kamu tentang bahayanya dosa, yang telah memberi amaran kepada kamu tentang begitu sukarnya hisab apabila kamu tidak banyak membuat pahala dan banyak melakukan dosa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dua tafsiran ini, ada dua tafsiran bagi ayat ni tentang maksud nadhir, tetapi Al-Imamul Bukhari telah memilih uban. Kerana apa uban? Kerana pada Imam Bukhari, berkemungkinan pada Al-Imamul Bukhari mentafsirkan maksud nadhir dengan maksud uban lebih sesuai dengan konteks ayat ni. Kerana ayat ni telah berbicara ataupun sedang berbicara berkaitan dengan umur, maka lebih sesuai lah kalau kita tafsirkan nadhir itu dengan makna uban. Demikian yang dipilih oleh Al-Imamul Bukhari. Tetapi bagi saya, sebenarnya tafsir ini bukan tafsir yang saling bercanggah antara satu sama lain. Bahkan tafsir ini kita panggil khilafut tanawwu', ikhtilaf at-tanawwu', berbeza dalam nak meluaskan makna ayat. Kalau kita letakkan Nabi pun ia kena, kalau maksud pemberi amaran itu Nabi pun kena, ya. Kalau nak letakkan makna uban pun kena. Tetapi makna uban lebih selari dengan konteks ayat yang Allah Ta'ala turunkan dalam surah Fatir ayat ke-37 ini. Kemudian Al-Imamul Bukhari bawakan hadis yang berkaitan dengan bab ini. Kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddathani Abdus Salam ibnu Mutahhar qala haddathana Umar ibnu Ali an Ma'an ibni Muhammad Al-Ghifari an Sa'id ibni Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبوري. Yang bermaksud, telah bercerita kepada aku, kata Imam Bukhari. Sebab kita kena tahu Sahih Bukhari ni dia kitab hadis yang asli. Dia kitab hadis yang asli. Maksud kitab hadis yang asli ni, dia ada bawa sanad dia sendiri.
Kitab hadis ni dia ada 3 kategori, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi mereka yang baru mendengar kuliah daripada saya ni, saya nak umumkan ataupun saya nak bagi tahu bahawasanya bila kita baca kitab hadis, mana-mana kitab yang menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara umumnya saya boleh kata kitab hadis ni ada 3 kategori. Kategori yang pertama, kitab asli. Kitab asli ni ialah kitab yang menukilkan hadis dengan sanad penulis sendiri. Contohnya macam Sahih Bukhari ni lah. Mana Sahih Bukhari ni dia ada nukil hadis, bukan ada lah, dia banyak nukil hadis dengan sanad Imam Bukhari sendiri. Jadi bila dia nukil dengan sanad dia, kita panggil kitab ni kitab asli. Boleh jadi kitab asli ni kitab memang kitab hadis, macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibni Majah dan seumpamanya. Boleh jadi juga kitab tu bukan kitab hadis, tetapi nukil hadis dengan sanad dia sendiri. Ia juga kitab asli. Sebagai contoh, kitab tafsir macam Tafsir At-Tabari, yang mana Al-Imam At-Tabari menulis kitab tafsir. Ketika dia mentafsirkan ayat Al-Quran, dia bawakan hadis, dan hadis itu dia bawakan dengan sanad dia sendiri. Maka kita panggil Tafsir Tabari ini kitab asli, kerana sanad dia sendiri. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, dia ada satu lagi jenis kitab hadis yang kita panggil sebagai kitab syibih asli, separa asli. Separa asli ni dia menukilkan hadis dengan sanad, tetapi sanad dia bukan sanad dia sendiri. Sanad tu bukan sanad dia sendiri, bukan sanad penulis. Dia hanya menukilkan hadis dengan sanadnya, tapi sanad tu sanad orang lain. Bagi mereka-mereka yang pernah baca tafsir, yang pernah baca tafsir Ibnu Kathir, dia akan lihat, dia akan tengok bahawasanya Al-Imam Ibnu Kathir telah pun menukilkan hadis di dalam kitab tafsirnya, dengan membawakan sanad. Tapi bukan sanad dia lah. Dia kata qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana fulan an fulan an fulan. Imam Ahmad kata telah bercerita kepada saya fulan fulan. Dia bawa hadis, dia bawa sanad, tapi sanad tu sanad Imam Ahmad, bukan sanad dia sendiri. Ada satu lagi jenis kitab hadis yang kita panggil kitab yang tidak asli. Kitab yang tidak asli, ya. Ada orang bagi tahu saya, dia kata rendahkan sikit kamera tinggi sangat kot. Okey kot nah. Baik. Ada satu lagi kitab yang dipanggil sebagai kitab yang tidak asli. Kitab yang tidak asli ni apabila dia menukilkan hadis, tetapi dia nukil hanya matan, dia tidak bawa sanad. Contoh macam kitab hadis 40 Imam Nawawi. Siapa yang pernah baca kitab hadis 40, kita tahu dia bawa sanad daripada sahabat, terus bawa matan. Dia tak bawa sanad, dia hanya letak nama sahabat, lepas tu dia letak matan. Kenapa ulama hadis membezakan kategori 3 kitab ni? Dibezakan 3 kitab ni kerana bila kita nak menukil sesebuah hadis, kita tak boleh kata penulis kitab tu meriwayatkan hadis, melainkan kalau dia nukil dalam kitab asli. Contohnya, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Boleh. Kenapa boleh? Kerana memang sanad Bukhari, memang sanad Abu Dawud. Tapi kita tak boleh nukil daripada kitab separa asli ataupun tidak asli, lepas tu kita kata hadis ni diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Yang ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana Imam Nawawi tak riwayat, dia hanya nukil. Kita hanya boleh kata Imam Nawawi menyebutkan, Imam Nawawi menukilkan, Imam Nawawi menyebutkan hadis ini di dalam kitab hadis 40 dia. Ulama hadis begitu teliti dalam memilih perkataan. Kita tidak mengatakan ulama tersebut meriwayatkan hadis, melainkan apabila dia bawa sanad dia sendiri dalam kitab tersebut. Jadi Imam Bukhari ni, dia bawakan hadis dia, sanad dia. Dia kata haddatsani Abdus Salam ibnu Mutahhar, telah bercerita kepada saya. Saya ni Imam Bukhari lah. Guru saya yang bernama Abdus Salam ibnu Mutahhar. Kata Abdus Salam, telah bercerita kepada kami Umar ibnu Ali daripada Ma'an ibni Muhammad Al-Ghifari, daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi,
daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sana. Yang bermaksud Allah telah menghilangkan uzur kepada salah seorang daripada kamu yang Allah Ta'ala lewatkan ajalnya, yang Allah Ta'ala panjangkan umurnya sehingga Allah menjadikan dia sampai kepada umur 60 tahun. Hadis ni Imam Bukhari menjadikan ia tafsir bagi ayat Quran yang dia nukil tadi, yang mana Allah Ta'ala bila sebut dalam Al-Quran, tidakkah kami telah memberikan umur kepada kamu yang mana orang yang mahu beringat akan ingat bila umur tu. Ulama berbeza pendapat, umur tu berapa tahun. Sebahagian ulama letak 40 tahun, sebahagian ulama letak 46 tahun. Kenapa berbeza ni? Kerana setiap umur ni ada hadis-hadisnya, tetapi hadis-hadis tersebut menurut Al-Imamul Bukhari dhaif, yang tidak boleh untuk dijadikan hujjah, yang tidak boleh dijadikan sandaran utama untuk mentafsirkan ayat Quran ni. Sebaliknya Imam Bukhari bila dia tengok dalam banyak-banyak hadis, dia tengok hadis ni, dia kata hadis ni lah yang sesuai untuk dijadikan tafsiran bagi ayat Quran yang Allah memanjangkan umur, yang mana orang yang beringat nak beringat, iaitu apabila sampai kepada umur 60 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, umur manusia ni secara umumnya kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian yang utama, seperti mana yang disebutkan ataupun dinukilkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab dia Fathul Bari, dan juga Al-Aini di dalam kitab dia Umdatul Qari. Mereka mengatakan bahawasanya secara umumnya manusia ni umur dia ada 4 kategori. Kategori yang pertama, kategori umur kanak-kanak. Yang mana umur kanak-kanak ni ialah daripada lahir sampai ke balik. Kemudian dia ada umur remaja, kemudian dia ada umur belia, dan kemudian dia ada umur tua. Umur tua ni lah yang kita nak bincang pada hari ini, yang mana sebahagian ulama kata umur ni adalah 40, ada yang kata 46, tetapi semua riwayat-riwayat yang berkenaan ia adalah riwayat yang dhaif. Yang sahih pada Imam Bukhari yang ni lah 60 tahun, iaitu umur tua. Kerana kebiasaannya umur ni akan timbul ataupun akan muncul di kepala seseorang itu uban yang memberikan dia peringatan. Mungkin ada orang yang kata, Ustaz, tak boleh juga kata uban, kerana ada orang belum sampai umur 60 tahun kepalanya dah botak sikit, kan? Dahinya dah lebih luas daripada biasa. Orang dahi sampai ke orang dahi 3-4 inci je, dia dahi sampai ke tengkuk, maksudnya dia botak lah, kan? Jadi botak ni itu benda yang kita panggil an-nadir, benda yang jarang berlaku. Bukan semua orang begitu, bukan semua orang rambut gugur. Tapi kebiasaannya manusia yang ada rambut ni bila sampai umur 60 tahun dia akan timbulnya uban. Dia akan timbulnya uban, yang mana uban tu memberikan dia satu peringatan. Bila dia tengok rambut dia tengok uban dia tahu uban dah berubah, dekat dah ajal bagi dia. Begitu juga ada yang kata suara saya jauh sikit, saya letak dekat sikit lah. Okey tak kalau macam ni? Sekejap saya betulkan dia punya speaker dulu. Okey ke? Suara saya okey tak? Okey. Baik. Jadi bila uban dah muncul di kepala dia, Allah memberikan petanda kepada dia tentang ajal dia yang makin hampir. Ajal dia yang makin hampir. Baik. Begitu juga umur 60 ni akan terasa, akan terasa bahawasanya badan dia pun sudah hampir untuk lemah. Badan dia pun dah rasa lemah sikit, tak sama macam sebelum ni. Itu juga merupakan pengajaran bagi peringatan bagi dia tentang ajal dia yang makin hampir.
Baik, jadi bila ada 4 peringkat umur, kebiasaan umur kanak-kanak ni dia tak fikir lagi lah. Bila masuk umur remaja, tengah seronok dengan dunia lagi. Bila masuk umur belia, tengah sibuk nak set up kehidupan. Bila masuk umur tua, sepatutnya dia kena fikir dah tentang akhirat dia. Jadi, oleh kerana itulah Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis bahawasanya sesiapa yang Allah telah berikan dia rezeki umur sehingga masuk 60 tahun, sepatutnya dia telah fikir tentang akhirat dia. Sepatutnya dia patutnya berhati-hati untuk memilih tindakan dia. Sepatutnya dia hanya pilih tindakan yang akan membela dia di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak bagi tahu kepada kita bahawasanya umur 60 ni kebiasaannya adalah umur yang menunjukkan kita dekat dengan ajal. Dalam riwayat Tirmizi dengan sanad yang dinilai hasan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 atau kama qala, umur umat aku ni, kata Nabi SAW, di antara 60 ke 70. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, umur umat aku ni kebiasaannya 60 ke 70. Jadi bila Nabi mention 60 ke 70, sebab Nabi SAW sendiri wafat pada 63 tahun kan. Jadi bila dah sampai umur 60, kebiasaannya akal telah cukup matang, kehidupan telah panjang, pengalaman telah banyak. Sepatutnya dia patut fikir dan sedar bahawasanya ajal dia makin hampir. Tapi kalau dia tak sedar lagi, kebiasaannya dia tidak ada uzur lagi di hadapan Allah. Jadi sebab itu Nabi kata bila sampai umur 60 tahun, sepatutnya tidak ada uzur lagi yang dia boleh beri kepada Allah untuk kata dia tak faham, untuk kata dia tak ready, untuk kata dia tak sempat. Sebaliknya bila dah sampai umur 60, biasanya dia dah sempat semua benda. Akal dia dah mampu faham, dah mampu matang. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak bagi tahu juga kepada kita bahawasanya uzur ni boleh jadi berlaku pada orang yang lebih muda pada tu. Mungkin orang yang lebih muda dia tak faham, dia jahil dan seumpamanya. Tetapi kalau dah sampai umur 60 masih tak berubah, umur 60 masih tak ingat tentang akhirat, maka uzurnya, kebiasaannya tidak ada. Dan hadis ni nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat adil. Allah bersifat adil dan Allah Taala bersifat tidak akan mengazab sesuatu orang melainkan apabila tidak ada lagi uzur pada dia, iaitu uzur kejahilan ataupun uzur tak sampai kepada dia hujah, ataupun uzur, apa saja uzur yang boleh melepaskan dia daripada azab. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak mengazab orang, dia akan tengok kepada uzur-uzur yang ada. Kalau uzur tu valid, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan orang tu ataupun akan tidak salahkan dia. Sebab itu jahil, tersilap, terlupa ini tidak dianggap sebagai satu dosa di dalam agama kerana ia adalah uzur yang valid. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat daripada umat aku ini dosa lupa, dosa silap dan dosa orang yang dipaksa sampai tak ada ruang dah nak pilih. Jadi benda ni kita kena hati-hati. Tetapi tidaklah bermaksud orang yang tak sampai umur 60 tahun meninggal confirm selamat. Tak juga. Kadang-kadang ada juga yang telah faham sebelum sampai umur 60 tahun. Kadang-kadang ada juga yang telah sampai kepada dia kematangan sebelum sampai 60 tahun. Tetapi dia tetap tak mau berubah. Tetapi dia tetap tak mau beramal untuk akhirat dia pun ada juga. Jadi hadis ni bukan nak bagi satu had yang tak berbeza daripada seseorang kepada seseorang. Ini bukan satu benda yang kita kata kalau tak sampai 60 tahun meninggal confirm syurga. No. Hadis ni bercerita tentang kebiasaan. Hadis ni bercerita tentang kebiasaan manusia begitu. Tetapi boleh jadi sebaliknya. Sebab itu kita kena hati-hati
Sebab tu kita kena banyak berfikir tentang akhirat kita. Baik, kemudian Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis ni Imam Bukhari kata tabahu Abu Hazim wa Ibnu Ajlan anil Maqburi. Sebab Imam Bukhari masa dia bawakan hadis ni, dia bawa daripada jalur Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari daripada Sa'id Al-Maqburi daripada Abi Hurairah. Kemudian Imam Bukhari bawakan matan, kemudian dia kata tabahu Abu Hazim wa Ibnu Ajlan anil Maqburi. Maksudnya selain daripada jalur yang dibawakan oleh Imam Bukhari iaitu Ma'an, ada jalur lain yang Imam Bukhari tahu. Dalam kitab yang lain ada perawi yang namanya Abu Hazim dan ada perawi yang namanya Ibnu Ajlan juga meriwayatkan hadis yang sama daripada Maqburi, daripada Abi Hurairah. Cuma orang bertanya, kenapa Imam Bukhari sebutkan jalur lain ni? Imam Bukhari ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila dia menyebutkan jalur-jalur lain setelah dia membawakan hadis dia dengan sanad yang sempurna daripada dia sampai kepada Nabi, lepas tu dia bawa matan, kemudian disebutkan ada jalur lain, tetapi jalur lain tu hanya sekadar sebut, dia tak bawa sanad penuh. Macam inilah dia kata tabahu Abu Hazim wa Ibnu Ajlan. Abu Hazim dan Ibnu Ajlan telah meriwayatkan hadis yang sama daripada Sa'id Al-Maqburi juga, yang sama macam jalur yang Imam Bukhari bawa. Kenapa Imam Bukhari sebutkan? Tak semua disebut, tak semua hadis disebut macam ni, tapi hadis ni disebut macam ni. Kenapa? Kerana Al-Imamul Bukhari nak memberikan satu isyarat kepada kita. So Imam Bukhari ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kaji lah, sebenarnya banyak tesis-tesis di universiti di zaman ini yang kita kata dia kaji tentang metodologi Imam Bukhari. Metodologi Imam Bukhari ni sangat dahsyat, sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, banyak tesis-tesis yang membicarakan tentang ni. Kerana Imam Bukhari dia banyak menggunakan isyarat. Jadi kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari ni, seolah-olah Imam Bukhari nak beri kita satu isyarat tentang hadis ni. Dia kata Abu Hazim dan Ibnu Ajlan telah menukilkan hadis ni daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada Abi Hurairah. Kita kata apa maksud dia? Nak tahu maksud dia, kena pergi cari riwayat Abu Hazim, kena pergi cari riwayat Ibnu Ajlan. Bila kita cari, kita jumpa riwayat-riwayat yang lain, yang mana ada perawi lain meriwayatkan daripada Abu Hazim, ada perawi lain yang meriwayatkan daripada Ibnu Ajlan. Bila kita cari-cari, rupanya di dalam kitab Al-Ismaili, dalam kitab Al-Ismaili, seorang ulama hadis juga, dia nukilkan riwayat daripada Abu Hazim, yang mana Abu Hazim ni anak murid yang meriwayatkan daripada dia, anak murid yang riwayat daripada dia berbeza pendapat. Kebanyakan anak murid Abu Hazim meriwayatkan daripada Abu Hazim, daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada Abu Hurairah. Manakala dalam banyak-banyak anak murid tu ada seorang nama dia Harun ibnu Ma'ruf. Harun ni anak murid Abu Hazim juga, tapi Harun ni riwayat daripada Abu Hazim, daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada ayah dia, daripada Abu Hurairah. Ditambah perawi lain, anak murid lain Abu Hazim, dia kata daripada Abu Hazim, daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada Abu Hurairah. Harun ni dia riwayat daripada Abu Hazim, dia pergi tambah daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada ayahnya, daripada Abi Hurairah. So ditambah perkataan ayah. Tu dalam sanad tu dia kata Sa'id Al-Maqburi riwayat daripada ayahnya. Manakala majoriti anak murid Abu Hazim tak bubuh nama ayahnya. Begitu juga dalam riwayat Ibnu Ajlan, dia ada dalam Musnad Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Ajlan, daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada Abi Hurairah, tanpa menyebutkan nama ayah dia. Kenapa Imam Bukhari nak bagi tahu gitu? Kerana Imam Bukhari nak isyaratkan kepada kita bahawasanya jalur yang dia pilih ni adalah jalur yang tepat dan betul, supaya orang tak salah sangka yang Imam Bukhari tersilap nukil tanpa menyebut nama ayah Sa'id Al-Maqburi dalam sanad. So bila dia tak nak orang sangka begitu, dia bawa sanad tu, dia kata telah Abu Hazim dan juga Ibnu Ajlan pun riwayat hadis yang sama daripada Sa'id Al-Maqburi. Dia nak bagi tahu kita, jalur yang ada sebut nama ayah tu aku tahu, tapi aku tak bawa.
Kenapa aku tak bawakan dan tak nukil dalam Sahih Bukhari? Kerana bagi aku tambahan nama ayah kepada Sa'id Al-Maqburi adalah tambahan yang salah. Sebahagian perawi tersilap, Harun tersilap letak nama ayahnya. Kenapa boleh silap? Ini kita panggil sebagai, dalam ilmu hadis, kita panggil benda ni sebagai sulukul jadah. Sulukul jadah, saya sebut sekali, sulukul jadah. Saya orang kata orang salah sebut, dia ingat haram jadah pula. Tak, sulukul jadah. Jadah ni jalan yang biasa dilalui, suluk ni melalui jalan yang biasa. Kenapa melalui jalan yang biasa? Kerana kadang-kadang perawi ni dia tersilap. Sebab banyak juga riwayat yang Sa'id riwayat daripada ayah dia dan daripada Abu Hurairah, banyak. Ada juga yang Sa'id riwayat daripada Abu Hurairah tanpa sebut nama ayah dia. Jadi Sa'id Al-Maqburi ni, dia juga belajar daripada Abu Hurairah, dia juga belajar daripada ayah dia, yang mana ayah dia ambil daripada Abu Hurairah. Jadi kalau perawi yang tak biasa, dia tak begitu ingat hadis ni dengan betul, maka dia akan riwayat daripada Maqburi, daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah. Kan itu jalan yang biasa. Cuma majoriti perawi tak ada bubuh nama ayah dia. Dalam hadis ni, kalau ada tambahan nama ayah, tambahan itu kata Ibn Hajar al-mazid fi muttasilil asanid. Maksud dia menambahkan hadis, dia menambahkan nama perawi yang mana sanad dia telah bersambung tanpa nama perawi itu, iaitu tersilap bubuh, tersilap letak. Jadi Imam Bukhari nak bagi tahu kepada kita tentang hakikat tu, iaitu hakikat di mana ulama hadis ataupun perawi hadis telah melakukan percanggahan ketika meriwayatkan hadis ni. Ada percanggahan yang berbeza. Sebahagian perawi buh nama ayah Sa'id Al-Maqburi, sebahagian tak letak. So Imam Bukhari tengok dan saring. So Imam Bukhari ni dia tengok, dia saring, dia tahu ada khilaf tentang hadis ni, tapi dia pilih yang paling tepat, dia pilih yang paling betul. Bila dia tengok paling ramai perawi riwayat tanpa meletakkan nama ayah Sa'id Al-Maqburi, maka dia kata yang ni yang betul. Dia tengok, dia saring perawi-perawi, dia tengok. Sebenarnya percanggahan ini tidaklah melemahkan hadis, cuma nak bagi tahu kepada kita tentang telitinya Imam Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari, dan dia pilih yang terbaik. Sebenarnya bagi kita, kalau ada nama ayah ke tak ada nama ayah ke tak ada masalah, kerana bagi kita kedua-duanya sahih. Kalau ada nama ayahnya pun okey, kalau tak ada nama ayahnya pun memang Sa'id tu anak murid Abu Hurairah. Tapi Imam Bukhari mengisyaratkan kepada kita tentang dia sedar dan dia tahu bahawasanya jalur itu memang ada dan dia telah saring, dan inilah jalur yang paling tepat. Sebab Imam Bukhari ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia sangat teliti ketika nak memilih riwayat-riwayat untuk diletakkan di dalam sahih dia, bukan main tangkap muat saja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok hadis yang berikutnya dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang sama, tapi hadis yang berikutnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibnu Abdullah qala haddatsana Abu Safwan Abdullah ibnu Sa'id qala haddatsana Yunus an ibni Shihab qala akhbarani Sa'id ibnu al-Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. قال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. Baik, hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Bukhari letakkan sebagai hadis yang kedua lah di dalam bab ini, iaitu kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah bercerita kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Ali ibnu Abdullah. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Abu Safwan Abdullah ibnu Sa'id. Abu Safwan tu dia punya kunyah, dia punya gelaran. Nama betul dia Abdullah ibnu Sa'id. Kata Abdullah ibnu Sa'id telah bercerita kepada kami hadis ini Yunus
daripada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ni Az-Zuhri lah, ulama hadis besar, nama dia Az-Zuhri, seorang tabi'i. Kata Ibnu Syihab Az-Zuhri telah bercerita kepada kami Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib pun tabi'i, yang merupakan menantu kepada Abu Hurairah. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila dia sebut aku mendengar Rasulullah, maksudnya memang dia dengar sungguh. Kerana ada sebahagian riwayat yang Abu Hurairah tak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia dengar daripada sahabat lain. Kemudian dia gugurkan nama sahabat lain tu, dia terus riwayat daripada Nabi tanpa dia kata dia dengar. Dia kata an Rasulillah. Ada juga Abu Hurairah buat macam tu. Tetapi kalau Abu Hurairah menggugurkan nama sahabat yang bagi tahu kat dia pun, yang tu tak jadi masalah di sisi ulama hadis, dan itu dipanggil sebagai mursal sahabi. Yang mana sahabat dengar daripada sahabat lain, kemudian bila nak riwayat dia gugurkan nama sahabat lain tu terus kepada Nabi tanpa dia bagi tahu dia dengar. Memang tak dengar. Ini tak ada masalah, kerana menurut ahli sunnah as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Sahabat ni dia tak bohong. Sahabat ni dia tak bohong, sahabat ni dia tak menipu. Tak ada kepentingan pun untuk sahabat menipu. Jadi sebab itu dia tak menipu, maka tak jadi masalah. Tapi hadis ni memang Abu Hurairah dengar. Jadi sebab dia menimbulkan polemik. Benda ni menimbulkan polemik. Macam mana Abu Hurairah boleh riwayat banyak hadis berbanding sahabat yang lain, sedangkan Abu Hurairah ni dengan Nabi tak lama. Sebab dia datang ke Madinah, dikatakan dia masuk Islam selepas pada perang Khaybar, waktu perang Khaybar pada tahun ke-7. Nabi wafat awal tahun ke-11. Macam mana dia boleh banyak dengar hadis sedangkan dia dengan Nabi tak lama? Jawapan dia adalah yang pertama, kerana memang dia melazimi Nabi. Lepas dia masuk Islam, dia duduk kat masjid jadi ahli sufah. Dia jadi ahli sufah. Dia memang tak ke mana. Di mana ada Nabi, di situ ada dia. Itu pertamalah. Yang kedua, kerana Abu Hurairah ni dengar daripada sahabat lain setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rajin pergi dengar daripada sahabat lain. Maka sebab tu hadis dia lebih banyak. Dan Abu Hurairah ni, dia tidak disibukkan dengan pemerintahan. Memang dia pernah dilantik sekejap, kemudian Umar turunkan dia daripada jawatan, kemudian dia pun full time mengajar. Maksudnya dia banyak mengajar. Dan dia tak macam Umar dan Abu Bakar, walaupun mereka lama dengan Nabi SAW, tetapi mereka ni hidup tak lama lepas Nabi wafat. Mereka ni, waktu zaman mereka tidak ada keperluan untuk riwayat hadis banyak, kerana zaman tu ramai orang dengar daripada Nabi sendiri. Jadi tak ada keperluan untuk riwayat. Abu Hurairah ni dia lama sikit hidup, maka sebab itu, dan dia full time pula mengajar, maka sebab itu hadis dia lebih banyak pada orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia kata aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yazalu qalbul kabir syaban fitnatain, akan sentiasa jiwa seorang yang dewasa ataupun seorang yang tua, syaban, jiwa orang yang tua ni akan sentiasa muda dalam dua perkara. Fi hubbid dunya wa tulil amal. Pada cintakan dunia dan pada panjangnya angan-angan. Okey. Kemudian Imam Bukhari bawa satu lagi riwayat. Dia bawa satu lagi riwayat. Yang kedua, riwayat ketiga lah. Kata Imam Bukhari, saya akan huraikan dua-dua hadis ni secara serentak kerana hadis ni hampir sama. Kata Imam Bukhari, hadis yang ketiga, haddathana Muslim ibnu Ibrahim qala haddathana Hisham qala haddathana Qatadah an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnan hubbul mal wa tulul umur rawahu Syu'bah an Qatadah. Okey, ini menarik sikit. Kata Imam Bukhari, telah bercerita kepada kami Muslim ibnu Ibrahim. Katanya telah bercerita kepada kami, hadis ini Hisham. Katanya telah bercerita kepada kami, hadis ini Qatadah.
daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakbaru ibnu Adam, telah menjadi tua anak Adam, wa yakbaru ma'ahu ithnan, dan telah menjadi besar di sisi dia, bersama-sama dia dua perkara, hubbul mal wa tulul umur, cintakan harta dan cintakan yang menjadi besar ni tulul umur, nakkan kepada panjangnya umur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Imam Bukhari lepas dia nukilkan hadis ni, dia kata rawahu Syu'bah an Qatadah. Hadis ni juga riwayat Syu'bah daripada Qatadah. Dia bawa juga sanad lain. Dia nak beritahu ada sanad lain untuk hadis ni, tapi yang aku bawa daripada Hisham daripada Qatadah, daripada Anas. Tapi kata Imam Bukhari, aku tahu di sana, di luar sana ada hadis daripada Syu'bah daripada Qatadah. Ulama hadis yang mensyarahkan hadis ni seperti Ibnu Hajar dan juga Al-Aini dalam Umdatul Qari, dia tengok, dia kata kenapa Imam Bukhari bawa sanad yang kedua ni? Kenapa Imam Bukhari sebutkan Syu'bah riwayat daripada Qatadah, sedangkan dia bawa jalur Hisham daripada Qatadah? Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kerana Qatadah ni dia ada sedikit masalah, iaitu dia suka melakukan tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis ni perbuatan menyembunyikan guru. Tadlis ni, tadlis isnad lah yang paling yang paling glamournya, tadlis isnad. Tadlis isnad ni menyembunyikan nama guru, sembunyi nama guru, pergi kepada nama guru kepada guru, lepas tu masa nak riwayat disebut an, daripada. Dia tak sebut dia dengar, tapi disebut daripada. Contoh, saya bagi contoh lah nak bagi mudah faham kan. Katalah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, katalah saya ni pelajar hadis. Saya masuk kelas guru saya. Saya masuk kelas guru saya seminggu sekali, buat majlis bacaan hadis. Bila buat majlis bacaan hadis, guru akan baca, kebiasaannya guru akan baca 10 hadis untuk satu majlis dengan sanad penuh. Jadi saya masuk, kawan saya masuk. Cuma satu minggu tu saya tak boleh masuk, kerana mungkin saya ada urusan lain, balik kampung dan seumpamanya. So, saya terlepas 10 hadis. Saya terlepas 10 hadis pada minggu tu. Minggu sebelumnya, memang saya dengar daripada guru saya. Katalah guru saya ni nama, katalah Anas bin Malik. Kemudian, bila saya balik daripada kampung, saya tanya kawan saya, ada hadis ke kelas? Dia kata ada. Apa yang Syekh baca? 10 hadis macam biasa. Dia kata tolong baca. Saya kata kepada dia, tolong bacakan kepada saya apa yang Syekh kita Anas baca. Jadi kawan saya bacakan 10 hadis. Bila kawan saya bacakan 10 hadis, sepatutnya amanah ilmu, sepatutnya waktu saya nak bacakan hadis tu kepada orang lain, saya kena bagi tahu daripada kawan saya, daripada Anas. Sebab saya tak dengar daripada guru saya 10 hadis tu secara langsung, kerana saya balik kampung. Tapi ada perawi sebahagiannya, dia tengok mungkin kawan dia tu lebih muda pada dia, maka dia kata tak ada masalah lah kalau aku sembunyikan nama dia. Saya sembunyikan nama kawan saya kata Anas, daripada Anas. Saya tak tipu, kerana memang hadis tu daripada Anas, tetapi saya telah melakukan satu kesamaran, kerana saya tak sebut nama kawan saya yang menjadi guru saya dalam 10 hadis ni. Perbuatan tu dipanggil tadlis isnad. Qatadah ada buat benda ni. Bukan semua hadis dia buat macam tu, tapi ada buat. Bila ulama kesan Qatadah ada buat benda ni, maka mereka akan berhati-hati kalau Qatadah riwayat menggunakan lafaz an. Kalau Qatadah riwayat guna lafaz an saja, mereka akan cari dalam kitab yang lain hadis yang sama, dalam kitab hadis lain yang mana Qatadah ada tak sebut saya dengar daripada Anas. Kerana mereka takut Qatadah tak dengar daripada Anas. Kenapa takut tak dengar daripada Anas? Takut Qatadah dengar daripada orang yang dengar daripada Anas dan orang tu tersilap dengar. Orang tu tersilap dengar. Memang hadis tu daripada Anas, tapi Anas tak baca macam tu. Jadi atas sifat berhati-hati, mereka nak tahu adakah benar Qatadah dengar hadis ni daripada Anas ataupun dia dengar pada orang lain. Kalau dia dengar pada orang lain, mereka kena cari siapa orang lain tu. Jenis kuat ingatan ataupun tidak, jenis teliti ataupun tidak.
Begitulah detailnya tuan-tuan dan puan-puan ulama hadis dan berhati-hatinya mereka dalam bab hadis. Sebab tu kalau kita belajar ilmu hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menghormati ilmu hadis ni, menghormati ulama hadis dan sayang pada ulama hadis ni, kerana mereka telah menjadikan ilmu hadis ni ilmu yang sangat berhati-hati, tak padan hanya dengan sekadar sangka baik. Sangka baik memang kena sangka baik, tapi sangka baik tidak sekali-kali mengatakan kesilapan tu sebagai betul, mengatakan kesalahan tu sebagai betul. Salah is salah. Tapi Qatadah ni salah kerana dia bohong ke? Tak. Dia tersilap. Kita sangka baik dengan dia. Tapi salah is salah. Kerana kesalahan ini akan mencemarkan lafaz hadis yang sebenar yang diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi benda ni sangat hati-hati ulama hadis buat. Jadi oleh kerana Imam Bukhari tahu benda ni, Imam Bukhari tak nak bila kita baca hadis ni tengok nama Qatadah, riwayat daripada Anas menggunakan lafaz an, daripada Imam Bukhari tak nak kita sangka Qatadah mungkin dengar pada orang lain bukan daripada Anas secara direct. Jadi Imam Bukhari terus sebut rawahu Syu'bah an Qatadah. Hadis ni riwayat Syu'bah daripada Qatadah. Yang mana kalau kita tengok dalam kitab hadis tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Syu'bah ni dia ada satu sifat. Syu'bah ni Syu'bah Ibnul Hajjaj, ulama hadis daripada Iraq yang sangat teliti. Yang mana Syu'bah ni kalau dia riwayat daripada mana-mana perawi, dia akan pastikan perawi tu dengar daripada gurunya secara langsung. Kalau ada perawi yang jenis buat tadlis, Syu'bah tak akan riwayat. Syu'bah sebut, dan memang dalam riwayat kitab hadis yang lain, Syu'bah riwayat daripada Qatadah. Qatadah sebut dia dengar daripada Anas secara langsung, maka ternafilah kemungkinan yang Qatadah buat tadlis dalam hadis ni. Tak ada. Kemungkinan tu telah dibatalkan, kemungkinan tu telah ditolak dengan dalil yang jelas daripada sanad Syu'bah. Jadi kita kena faham benda ni. Kenapa Imam Bukhari bawakan sanad ni? Jadi Nabi SAW sebut tentang satu benda dalam jiwa manusia, dalam diri manusia ni, tua macam mana pun dia, ada satu benda yang tidak tua. Apa dia? Cinta harta dan panjang umur. Nakkan panjang umur. Nakkan panjang umur ataupun panjang cita-cita. Dua hadis ni nampak lebih macam berbeza, tapi Imam Bukhari bawakan dua-dua nak bagi tahu kat kita sama sebenarnya. Hadis yang tadi yang kita baca, jiwa orang tua sentiasa muda dalam dua perkara: cinta dunia, panjang cita-cita. Kan? Dan satu lagi, Nabi kata anak Adam akan jadi tua dan lagi besar bagi dia dua perkara: cinta dunia, nak panjang umur. Kan? Nampak macam beza, tetapi cinta dunia tu harta lah. Panjang cita-cita tu nak panjang umur lah. Sebenarnya dia ada riwayat dari sudut makna di sini. Ada riwayat dari maknanya adalah sama. Walaupun satu riwayat pada Anas, satu riwayat pada Abu Hurairah, tetapi kedua-duanya membawa maksud yang sama. Maka Imam Bukhari nak bagi tahu kat kita bahawasanya hadis ni nak bagi tahu kepada kita, dalam jasad manusia ni ada satu benda yang walaupun jasad dia tua, tetapi benda tu dia tak tua pada dua perkara. Jiwa dia tu cinta kepada harta dan nakkan kepada panjang umur akan sentiasa ada pada manusia. Dan hadis ni nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tentang kepentingan jiwa dalam diri manusia, yang orang Melayu panggil hati. Sebenarnya hati tak begitu tepat, dia sebenarnya jantung. Sebab ada qalb tu jantung, heart. Dalam bahasa Inggeris kita panggil heart tu jantung. So jantung ni tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan anggota yang menentukan setiap tindakan ataupun keputusan yang kita nak buat. Akal ni memberikan nasihat, nafsu memberikan nasihat. Akal akan jadi dominan bila kita masukkan kepada akal ni ilmu-ilmu yang cukup, ilmu-ilmu agama yang cukup. Sebab tu kena belajar. Sebab tu Islam suruh belajar. Sebab itu Nabi SAW memberikan galakan. Allah Azza wa Jal menyediakan ganjaran yang besar bagi orang yang menuntut ilmu agama.
man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala, sesiapa yang merentah jalan kerana nak menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan jalannya ke syurga, kan? Kenapa? Kerana dia akan menguatkan akal. Bila akal ni makanan dia kuat, cukup makan dengan ilmu yang benar, dia akan menjadi dominan memberi nasihat kepada jantung. Tapi kalau akal ni lemah, tak diberi makan dengan ilmu yang benar, nafsu akan berleluasa. Yang mana nafsu ni dia ada makanan juga. Makanan bagi nafsu adalah syaitan. Penasihat bagi nafsu adalah syaitan. Jadi kalau nafsu terlalu dominan, maka jantung akan menjadikan nafsu sebagai penasihat dia yang utama. Maka dalam keadaan tu masalah. Tapi adakah nafsu ni jahat semua benda? Tak. Nafsu perlu. Makan perlu nafsu, kahwin perlu nafsu, membeli sesuatu perlu nafsu. Tapi nafsu tidak boleh menjadi dominan. Akal perlu jadi dominan. Akal punya nasihat sesuatu yang baik pada jangka masa panjang. Nafsu baik untuk jangka masa pendek. Diperlukan. Ada waktu nafsu memberi nasihat kepada jantung buat keputusan. Ada waktu akal beri nasihat untuk jangka masa panjang. Jadi dua-dua diperlukan. Cuma akal perlu didahulukan, perlu diberikan dominan. Jantung kena dengar daripada akal, tapi kadang-kadang boleh dengar daripada nafsu juga, tapi jangan terlalu banyak. Jadi Nabi SAW nak sebut jantung ni penting. Dan jantung ni dalam bab cinta dunia, dalam bab angan-angan, cita-cita nak panjang umur, memang dia tak pernah tua. Tua macam mana pun manusia. Tapi bila masuk bab kematian, dia tak bersedia. Ataupun bila masuk dalam bab kematian, dia ada rasa sikit takut lah. Dia nak hidup lagi. Dia nak diberi peluang lagi. Kerana apa? Kerana itulah manusia. Dan dalam bab cintakan dunia ini, cintakan harta memang ada. Tua macam mana pun manusia, dalam bab harta ni, dia ada rasa sayang, dia tak pernah hilang. Kerana itulah tabiat manusia. Oleh kerana tu, Imam Nawawi rahimahullah, dia mengatakan hadis ni mengandungi majaz. Hadis ni mengandungi bahasa metafora. Ya? Hadis ni mengandungi makna bahasa kiasan. Yang mana Nabi kata jiwa manusia ni muda. Walaupun umurnya tua, jiwanya muda. Bukan maksud jiwa muda tu umur jiwa tu muda. Tak, sifat jiwa tu muda. Seperti mana orang muda cintakan harta, orang muda nakkan hidup lagi, umur panjang, macam itulah jiwa orang tua. Yang mana orang tua, dia cintakan harta masih ada, dia nakkan panjang umur dia lagi pun masih ada. Jadi itu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kata Qadhi Iyad dia kata hadis ni sebenarnya Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita tentang sepatutnya orang tua ni, dia cinta dunia pada dia, cinta harta pada dia akan berkurang sama seperti umur dia. Umur dia, patutnya badan dah jadi lemah, badan dah jadi tak larat. Sepatutnya lemahnya badan dia sama akan berlaku lemahnya cinta dia pada dunia dan cinta dia pada harta, cinta dia pada umur, panjang umur. Tapi bila berlaku sebaliknya, dia jadi tak bagus. Bila berlaku sebaliknya, jadi tak bagus. Bila lagi tua lagi cinta pada harta, lagi tua lagi cinta pada dunia, benda ni tak bagus. Benda ni tak bagus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak bagi tahu kepada kita bahawasanya orang tua-tua ni kena hati-hati supaya jangan perasaan muda yang cintakan dunia dan cintakan kepada panjang umur ni jangan sampai melupakan kita tentang umur kita yang dekat-dekat nak padam dah tu. Memang benda tu adalah fitrah, dia tak hilang. Tapi hati-hati supaya jangan menjadikan dua perasaan ni menjadikan kita lupa tentang ajal yang hampir pada kita. Dan Nabi SAW juga nak bagi tahu kepada kita, kalau orang tua pun bersifat muda pada dua benda ni, orang muda lagi dahsyat lah. Dan orang muda pun kena hati-hati. Jangan jadikan dua sifat ni sampai kamu lupa, seolah-olah macam tidak ada orang muda yang mati, sedangkan ada je orang muda yang mati dan ramai pun. Jadi hati-hati supaya kamu tidak tergelincir. Ya? Baik, kenapa Nabi sebut tentang dua benda ni? Cinta harta,
panjang umur. Kerana dua benda ni asas kepada nikmat-nikmat yang lain. Umur asas. Tak ada umur, tak adalah nikmat lain. Kita rasa nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam dunia ni pun sebab ada umur lah. Sebab ada nyawa. Tak ada nyawa, bagi apa pun tak ada. Jasad kaku, umur dah tak ada. Dan cintakan kepada harta, kerana harta ni asas juga kepada nikmat yang lain. Dengan hartalah kita boleh makan, dengan hartalah kita ada kenderaan, dengan hartalah kita boleh menikah. Menikah kena ada harta, sebab tu kena bayar mahar dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan hadis yang saya bacakan ni memberikan kita sedikit pengajaran untuk melembutkan jiwa, bagi tahu kepada kita umur yang Allah Ta'ala bagi ni adalah rezeki yang kita patutnya guna, modal yang patut kita guna untuk dapatkan keuntungan di akhirat. Jangan jadikan umur ni sebagai keuntungan. Dia macam orang niaga ada modal digunakan untuk dapat untung. Tapi ada sebahagian orang yang tak pandai berniaga, dia gunakan modal dia tu macam untung. Dia pergi joli, dia pergi enjoy modal dia tu. Nanti bila sampai di hujung tahun tak ada untung, maka dia berhutang sebab dia modal pun pinjam. Sama macam kita, umur ni modal yang kita pinjam daripada Allah Azza wa Jal, yang kita sebut bahawasanya jangan kita gunakan umur ni sebagai keuntungan yang kita tak fikir pun pasal keuntungan di hari akhirat nanti. Itu benda yang penting yang kita kena jadikan panduan, yang kita kena jadikan pengajaran. Sebab orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang tak fikir pasal akhirat, orang yang tak percaya, ateis lah, orang yang bukan Islam yang ateis ni, dia tak percaya kepada kewujudan akhirat. Orang yang bukan Islam tak percaya tentang kewujudan akhirat, maka mereka menggunakan umur mereka ni sebagai keuntungan, seolah-olah macam untung, enjoy selagi ada, tak fikir pun pasal untung nasib di akhirat. Orang Islam tak boleh begitu. Orang Islam gunakan umur, kerana umur ni adalah modal yang Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita guna untuk dapat keuntungan. Berlakulah kita buatlah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, taatlah kepada perintah Allah, buat benda yang wajib, banyakkan benda yang sunat, tinggalkan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita di dalam maksiat. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa. Jadi saya tengok komen-komen ni pun banyak yang gaduh pasal politik ni. Saya pun tak faham juga. Kita baca hadis pun masih ada lagi orang-orang yang taksub politik masuk. Tapi tak apalah, biarlah orang politik tu dengan politik mereka. Kita teruskan baca hadis. Ada waktu-waktu saya komen pasal politik, saya komen lah. Tapi saya bukan komen pasal politik sangat pun. Kebanyakannya saya komen isu apabila orang politik bantah isu, ataupun ada berikan komentar dari sudut hadis, maka saya akan beri pandangan saya. Tapi kalau sekadar politik yang tidak ada kaitan dengan dalil-dalil agama, biasanya saya tak masuk lah. Wallahu alam. Cukuplah sekadar itu untuk pagi ini. Terima kasih banyak kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dipelihara oleh Allah, diberkati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.